Okey, baik. Jadinya cikgu ulang semula. Algebra. Topik besar matematik tingkatan 1, 2, 3 ni sebenarnya algebra. Tapi bila algebra ni kita pun tak tahu kenapalah aku ni kena belajar algebra. A tambah A lah apalah. Dia macam ni. Algebra ni dia punya asas dia adalah pemboleh ubah Dia punya asas bagi algebra ni adalah pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni benda-benda yang berubah. Benda-benda yang berubah. Ataupun senang cerita, pemboleh ubah tu adalah satu nombor ataupun satu nilai ataupun satu kuantiti yang belum diketahui ditulis dengan huruf. Kalau kita tak tahu satu nombor tu kita tulis dengan huruf. Itulah namanya pemboleh ubah dan itulah benda dalam kita belajar tentang algebra. Contoh, beli ikan temenang 2 kilo hari ni, tak tahu. Tahu tak harganya? Tak tahu. Jadinya kita akan kata dia 2D. 2D apa? 2D ataupun kita kata RM. Sebab dia nak tahu harga, depan kita tulis RM 2D. D ni apa? D ni tak tahu lagi sebab kita tak pergi pasar pun. Yang keduanya, berapa kilometer daripada Alor ke Kuala Lumpur? Sebenarnya kita boleh je tahu kalau kita tengok map. Alor Kuala Lumpur, Google Map ke Waze ke. Tapi kita tak tahu, maka kita tulis sebagai E. E apa? E kilometer. Okey. Yang seterusnya, berapa tinggi menara Alor Setar? Berapa tinggi menara Alor Setar? Kita duduk Alor Setar, tapi kita pun malas nak tahu berapa tinggi menara Alor Setar. Tapi kalau kita tanya pada Pak Guide yang jaga menara Alor Setar tu, dia habaq lah. Kan? Jadinya ini adalah J meter. Okey, ini adalah J meter. So dalam algebra ni dia ada operasi dia. Operasi tambah, operasi darab, operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Dia sama saja. Okey. Okey, jadinya terus saja. Nawawi nampak tak? Dia punya ni. Nampak Okey. Jadinya yang ini kita tengok prinsip-prinsip algebra. Sebelum cikgu nak cerita pasal garis lurus, prinsip algebra dulu. Okey. Nawawi, cikgu nak tanya lah, sebelum kita buat soalan yang belah kiri ni, katakan 1 tambah 1. Berapa jawapannya Nawawi? 2. Bagus. Katakan 1 tambah 1 tambah 1. Berapa jawapannya Nawawi? 3. Okey. Kalau 4 tambah 1, berapa Nawawi? 5. Cikgu ni ajar macam bukan tingkatan 1, macam dah ajar 1 ni. Relax. Jadinya bila Nawawi tahu operasi tambah macam tu, okey, bila Nawawi tahu operasi tambah darjah 1 macam tu, maka kita buatlah C tambah C. C tambah C. Agak-agak Nawawi C tambah C dapat jawapannya berapa? E. Okey. C tu seolah-olah macam 1 tambah 1. Jadinya jawapannya 2. Sebab dia 2 C. C ni sebenarnya satu family. C ni adalah family. Keluarga. Nawawi ada adik kan? Nawawi ada adik. Jadinya adik itu keluarga kita boleh duduk serumah tak? Boleh. Bila boleh duduk serumah, Nawawi sekarang ada berapa adik-beradik? Nawawi campur adik Nawawi campur adik. Nawawi ada berapa adik-beradik? 5. 5. Ui, 5 banyak. 5 ni semua adalah daripada ibu yang sama. Betul tak? Semua daripada ibu yang sama. Jadinya bila dia tu daripada rumpun yang sama, bila dia tu daripada keluarga yang sama, kita gabung je. Dia ada berapa, kita gabung je. Contoh B ni satu keluarga, ni satu keluarga, ni budak lah. B ni budak, seorang budak. Dan dia ni daripada satu keturunan. B ni kalau dia tulis B ni maksudnya dia adalah satu B. Campurkan dengan satu B. Campurkan dengan satu B. Jadinya berapa B ni? 3B. 3B.
3M tambah M berapa? 3 mm. Ya, apa dia? 3 mm. 3mm. Okey. Ini 3 tambah 1 berapa? 4. 4. 4 M. Sebab M ni M ni nama ibu dia ataupun dia ni adalah rumpun M. Dia ni adalah waris M. Dia ni adalah keluarga M. Sebab itu kita gabungkan. Faham tak Nawawi? Okey, 7K tolak 2K berapa Nawawi? 5K. Faham pun. Okey. P tolak P jawapannya 1 tolak 1 apa jawapannya? Kalau 1 tolak 1. 0P. Kosong saja, dia dah tak ada P dah. Okey, jadinya Nawawi cuba baca ni nombor yang cikgu birukan ni. Prinsip dia. Prinsip dia. Cuba baca sikit. Operasi tambah dan tolak hanya bergabung bila sebutan serupa. Operasi tambah dan tolak hanya bergabung bila sebutan serupa. Bila sebutan serupa. Bila sebutan serupa. Bila sebutan serupa ni maksudnya dia tu satu keluarga. Dia tu adalah, kalau dia tu M lah. Kalau dia tu A lah. Sebutan serupa ni maksudnya C boleh ditambah dengan C, B boleh tambah dengan B, M boleh tambah dengan M, K boleh tolak dengan K, P tolak P. Dia macam tu. Sebutan serupa tu huruf tu. Okey, huruf tu. Cikgu nak tanya balik Nawawi. Kalau A tambah A sama dengan apa? 2A. 2A, very good. Kalau A tambah A sama dengan apa? 3A. 3A. Kan? Okey, kalau 5K tambah 2K berapa? 7K. 7K, very good. Kalau satu lagi operasi tolak A tolak A, dia seolah-olah 1 tolak 1. 0. Kosong. Settle. Selesai masalah. Ini prinsip algebra. Kalau nampak dia tu sebutan serupa ataupun dia tu dalam rumpun yang sama, mempunyai huruf yang sama, operasi tambah dan tolak, kita boleh gabungkan. Kita tolak macam biasa je. Tapi dengan syarat, huruf tu kena sama. Huruf yang sama je boleh kita tambah ataupun kita tolak. Huruf yang sama saja kita boleh tambah ataupun tolak. Huruf yang sama saja kita boleh tambah ataupun tolak. Macam itulah. Okey, sebelum belajar garis lurus, tengok dulu algebra ni. Kalau kita boleh kuasai algebra, maka nanti garis lurus senang je. Tapi garis lurus tu dah topik yang terakhir tu. Okey. Okey, lepas prinsip algebra ni, kalau Nawawi tahu ni, cikgu nak cerita pasal macam mana matematik, kertas peperiksaan matematik macam mana dia punya ni dia. Dia punya apa? Dia punya format dia. Okey. Tengok ni pula. Ni. Tengok yang kat sini M tambah C. Keluarga tak sama Keluarga tak sama. Ini keluarga M, ini keluarga C. Mari kita baca dia punya ni. Nawawi, cuba baca prinsip nombor 2 ni. Operasi tambah dan tolak tak bergabung bila sebutan tak serupa. Bila sebutan tak serupa, maksudnya bila huruf tu tak serupa. Dia punya huruf tu tak serupa. Ataupun satu ada huruf, satu tak ada huruf. Makanya dia takkan bergabung. Tak boleh bergabung. Tak ada operasi tambah tolak. Tak ada operasi tambah tolak sebab dia punya huruf tu lain-lain. Huruf lain-lain biarkan je. Contoh, M tambah C. Sampai hari kiamat M tambah C je. 2 tambah 3B. Dekat 2 ni tak ada B. Jadi dia ni sebutan dia tak serupa. Sampai bila-bila lah 2 tambah 3B. Jadi macam ni Kalau Nawawi ada kawan Nawawi duduk sama taman Flora juga. Kan? Kawan tu duduk sebelah rumah Nawawi. Tapi dia nak duduk selama-lamanya kat rumah Nawawi. Nawawi bagi ke tak? Tak.
Maknanya sebab dia tu waris lain. Hang bapa lain, hang mak lain. Hang nak datang sekejap-sekejap rumah aku tak apa. Tapi kalau nak duduk dengan aku satu family ni, hang ni biar betul. Maknanya kita tak nak, kalau boleh kita tak nak kawan kita, dia tu kawan kita. Tapi dia nak duduk selama-lama je dengan kita, kan? Dia tu bukan waris kita. Dia tu bukan waris kita ataupun dia tu bukan ahli keluarga kita. Biarlah dia duduk sebelah rumah kita. Maksudnya dia tak boleh duduk serumah. Sebab apa? Sebab dia tu rumpun yang lain, ahli keluarga yang lain. Sama juga dengan prinsip algebra ni, operasi tambah dan tolak tak akan bergabung bila sebutan tak serupa. Ahli keluarga lain. Jadinya 3M tambah 2K apa jawapannya Nawawi? Yang ni. Nawawi? Yang ini, soalan yang seterusnya, yang ketiga ni. 3M tambah 2K, apa jawapannya? 3M tambah 2K ya. Sampai kiamat. Sampai kiamat 3M tambah 2K. Gurau. Okey, 7K tolak 9. Jawapan? 7K tak 9. Allah, senang sangat ni. Okey, 2P tolak 9U. 2P tolak 9U ya. 2P tolak 9U. Very good. Alhamdulillah. Tahu dah operasi tambah tolak. Pandai dah sekarang. Okey. Sekarang ni mari kita tengok macam ni pula. Sekarang ni Nawawi nampak kan, ni operasi darab. Kita nak masuk operasi darab. Jadinya contoh. Yang ini C darab C, jawapannya bukan 2C tapi C kuasa 2. Jawapannya C kuasa 2. Contoh macam ni tau. Contoh kalau 5 darab 5, jawapannya memanglah 25. Tapi dalam matematik tingkatan 1, 2, 3, terutamanya matematik tingkatan 3, 5 darab 5, jawapannya selain daripada jawapannya 25, jawapannya adalah 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 bukan 5 darab 2 tau. 5 kuasa 2 adalah 5 darab 5. Kalau 5 darab 5 darab 5, jawapannya adalah 5 kuasa 3. Bukan 5 darab 3, 5 kuasa 3. 5 kuasa 3. Okey? Kalau 5 darab 5 darab 5 darab 5, jawapannya adalah 5 kuasa 4 sebab dia ada 4 kali. Bukan 5 darab 4, 5 kuasa 4. Bukan 5 darab 4. Tahu? Macam tu. Okey? So, jadinya yang kita kata 5 darab 5 tadi, cuba A darab A. A darab A. A darab A jawapannya apa agak-agak Nawawi? A kuasa 2. A kuasa 2. Bagus. A darab A, apa jawapannya? A kuasa 3. A kuasa 3. A darab A darab A. Darab A. Apa jawapannya? A kuasa 4. A kuasa 4. Gitu je dia punya asas dia. Okey, mari kita tengok soalan ni. C darab C. C darab C jawapannya berapa Nawawi? C kuasa 2. C kuasa 2. A darab B darab C. Jadinya jawapannya senang. A darab B darab C. Terus saja A, B, C. Okay, A, B, C. Yang ini kadang-kadang student dia tahu, dia confuse. Dia confuse macam ni. Sekejap A tambah B tambah C. Sampai hari kiamat jawapannya adalah A tambah B tambah C. Tapi kalau A darab B darab C, jawapannya adalah A, B, C. Faham tak? Darab tu maksudnya dia kahwin. Kan? Okay, kahwin. Contohnya Nawawi ada seorang student semesti ni, Nawawi suka kan? Student perempuan lah kan? Semesti satu kelas lelaki dengan perempuan ada kan? Ada. Dulu dekat Sulaimania tak ada asing-asing kan? Sekarang ni dekat semesti
Ada lelaki, ada perempuan. Aku teringin lah kat dia. Nak kahwin kan. Ini bila lepas SPM tu nak kahwin. Boleh kahwin ni boleh duduk serumah tak? Nawawi? Ya. Boleh kan? Jelas tak suara cikgu Nawawi? Jelas. Jelas. Maknanya walaupun waris yang berbeza, walaupun ahli keluarga berbeza, tapi bila dia kahwin, darab tu maksudnya kahwin. Bila dia kahwin, dia boleh duduk serumah. Ingat, darab ni maksudnya boleh kahwin boleh duduk serumah. Sebab itu dia jadi ABC. Kita boleh combine dia sekali. Okay. So jadinya yang seterusnya, sekali lagi C darab C adalah C kuasa 2, A darab B darab C adalah A, B, C. Kalau A tambah B tambah C sampai hari kiamat A tambah B tambah C. Ingat darab tu maksudnya kahwin. Kahwin boleh duduk serumah. Boleh gabung. Okay. 3M kuasa 3 darabkan dengan M. Ini M ni sebenarnya dia ada satu kat sini. Okay, dan M yang ini ni dia adalah kuasa 1. Kuasa 1. Okay, mari kita buat satu-satu. 3 darab 1. Jawapannya berapa Nawawi? 3 darab 1. 3. 3. Yang ini M kuasa 3 darab M kuasa 1. Senang je. M kuasa 3. Ini 3. Ini 1. Bila dia darab, dia akan jadi, kuasa akan jadi tambah. 3 tambah 1. Kuasa untuk kuasa. Kuasa 3 tambah 1. Jadi M kuasa 4. Macam tu. Walaupun dekat sini darab. Ni darab. Tapi kuasa tu kita tambah. Darab, kuasa yang kita tambah. 3 tambah 1. Jadi kuasa 4. Okay. Ni pula. 8K kuasa 5 darab 2K kuasa 4. Okay, untuk pengetahuan Nawawi, yang ini Nawawi belajar dalam topik indeks tingkatan 3 bab yang pertama. Okay, 8K kuasa 5 darab 2K kuasa 4. 8K kuasa 5 darab 2K kuasa 4. Mula-mula huruf darab huruf N. Nombor. 8 darab 2 dulu. 8 darab 2 berapa Nawawi? 16. 16, okay. Ini K kuasa 5 darabkan dengan K kuasa 4. Sebenarnya 5 dengan 4 ni kita tambahkan dia saja. 5 tambah 4. Jadi kena ada K lah. K kuasa 9. Macam tu. Okay. Yang ini pula. 3M darab 4P. 3M darabkan dengan 4P. Mula-mula nombor dulu. 3 darab 4. Berapa jawapannya? 3 darab 4? 12. 12. Tulis 12. M darab P jawapannya MP. Senang. Okay. Cuba Nawawi baca yang ni. Baca dia punya prinsip dia. Operasi darab sebutan akan jadi bertambah kuasa. Operasi darab sebutan tak serupa akan bergabung. Okey. Ini operasi darab sebutan serupa. Sebutan serupa ni macam ni lah. Ni M. Kan? Sebutan serupa akan jadi bertambah kuasanya. Sebab itu kita tambah 3 tambah 1 jadi 4. Ini sebutan serupa. Ini K. Kuasa tu kita tambah. So itu dia kata kuasa ni akan ditambah. Okay. Lepas tu dekat sini operasi darab sebutan tak serupa. Ini sebutan tak serupa. Ini M, ini P. Kita gabungkan je M dengan P. Macam tu maksud dia. Okay. So sekali lagi cikgu habaq. Sekali lagi cikgu bagi tahu kalau untuk operasi darab. Ini operasi darab tau. Ini operasi darab. Tadi awal-awal kita buat operasi tambah sikit, operasi tolak sikit. Operasi darab kalau dia punya sebutan serupa, dia bertambah dia punya kuasa. C darab C jadi C kuasa 2. Sebab sini C kuasa 1, sini C kuasa 1. 1 tambah 1 jadi 2. A darab B darab C itu tiga-tiga ni adalah sebutan dia tak serupa. Dia ni waris yang berbeza. Tapi kita boleh gabungkan terus. A, B, C. Okay. Dekat sini 3M kuasa 3 darabkan dengan M. Ini ada 1 kat sini. Ini kuasa 1. Jadi 3 darab 1 jawapannya 3. M kuasa 3 darabkan dengan M kuasa 1. Kuasa tu bertambah kuasa. Sebutan serupa, kuasa bertambah. Jadi 3 tambah 1 jadi M kuasa 4. Okey, ini 8K kuasa 5 darab 2K kuasa 4. 8 kali 2, 16. K kuasa 5 dengan K kuasa 4. Ini 5 tambah 4 jadi K kuasa 9.
Jadi dekat sini 3M darab 4P, jadinya 3 darab 4, jawapannya 12. M dengan P ni sebab operasinya darab, maka terus saja MP. Ini untuk operasi darab. Tapi kalau untuk operasi tambah, operasi tambah 3M tambah 4P. Nawawi, kalau operasi tambah 3M tambah 4P, jawapannya berapa? 7 MP. Hai, ni operasi tambah. Cikgu kata sampai hari kiamat apa? Oh, 3M tambah 4P. Sampai hari kiamat lah 3M tambah 4P. Sebab itu cikgu kata sampai hari kiamat. Kalau operasi tambah ni, jangan kau terus tambah 7 MP pula. Hanya untuk operasi darab je yang boleh gabung. Tapi kalau operasi tambah ataupun operasi tolak, sampai hari kiamat. Cikgu nak tekan kat sini. Sampai hari kiamat, operasi tambah dan operasi tolak ni, kalau sebutan dia, huruf dia tak sama, sampai hari kiamat apa? Sama. Tak bergabung. Sampai hari kiamat tak bergabung. Kalau operasi tambah dan tolak. Tapi kalau operasi darab, dia boleh gabung sebab dia kahwin. Okey. Okey, jadinya sedikit berkaitan dengan operasi bahagi pula. Operasi bahagi sebutan okey. Cuba Nawawi baca nombor 4 ni. Operasi bahagi sebutan yang serupa akan jadi tolak kuasa. Tolak kuasa Kalau dia punya sebutan serupa, kuasa tu dia jadi tolak. Operasi bahagi sebutan tak serupa akan jadi pecahan. Contoh macam ni. Okey. Contoh V bahagi V. Contoh V ni adalah 5 bahagi 5. 5 bahagi 5, jawapannya berapa Nawawi? 1. 1. Sebenarnya V bagi V jawapannya 1. V bagi V jawapannya 1. Okey. Yang keduanya, 3Z kuasa 7 bagi Z kuasa 2. Ini operasi bahagi. Lepas tu ni urut Z, ini urut Z. Sebutannya serupa. Sebutan serupa. Kalau operasi bahagi, kuasanya jadi tolak. Jadinya dekat sini ada 1 ni. 3 bahagi 1, jawapannya 3. Z kuasa 7 bahagikan dengan Z kuasa 2, jadinya 7 tolak 2. 7 tolak 2. 7 tolak 2, ni kena tulislah Z. 7 tolak 2 berapa Nawawi? 5. 5. Jadinya Z kuasa 5. Okey. Lepas tu ni S bagi K. Sebutan tak jadi serupa siot. Sebutan kat sini, sebutan tak serupa jadi pecahan. Jadinya ni S per K. S per K. Dan yang terakhir sekali yang ni 8H kuasa 5 bagi 2R kuasa 2. Sebutan tak serupa lah. Sebutan tak serupa ni akan jadi pecahan untuk operasi bahagi. Ini operasi bahagi ni. Ini operasi bahagi. Okey, operasi bahagi. Ini macam mana buat? 8H kuasa 5 bagi 2R kuasa 2. 8 bagi 2 jadi 4 lah. 4 H kuasa 5 per R kuasa 2. Sebutan tak serupa akan jadi pecahan untuk operasi bahagi. Untuk operasi bahagi. Jadi benda ni seolah-olah macam kita belajar sifir kan. Kita belajar sifir ni, sifir nak ingat sifir 6 tu ambil masa beberapa tahun. 1 kali 6, 2 kali 6, 12. 6, 12, 18, 24. Dia macam tu. Nak ingat dia. Jadi nak belajar algebra ni bukan tengok yang ini saja. Kena buat ulang sampai dalam kepala kita ni ingat dia punya prinsip-prinsip dia. Okey? Ingat dia punya prinsip dia. So, cikgu bagi masa Nawawi buat soalan 1 sampai soalan 8. Nawawi kena tulis sikit ni kat kertas. Tulis sikit kat kertas. Ambil selai kertas. Okey. Kau belasah je lah. Tapi kena ingat prinsip. Jangan kau belasah-belasah tapi kau tak ingat prinsip. Contoh kalau main bola kan. Bila jurulatih coach kata, kita dah nak kalah kau belasah je lah. Kita belasah-belasah ni bukan maknanya kita belasah pemain tu. Tahu? Kita maknanya bersungguh-sungguh
yang guna apa juga strategi, yang paling penting kita ni kalah bermaruah. Bukan kita belasah tu maksudnya pukul kan. Sama juga dalam algebra ni. Bila cikgu kata belasah ni, maknanya ingat prinsip terus tulis. Ingat prinsip terus tulis. Ingat prinsip terus tulis. Ingat prinsip terus tulis. Jangan ambil masa lama sangat. Okey. Nawawi, salin dan cuba buat soalan 1 sampai soalan 8. Nanti kita bincang Okey, siap dah? Okey. Buat Cikgu siap. Siap dah. Alhamdulillah, mari kita bincang Alhamdulillah. Ini semua melibatkan operasi tambah tolak. Kita ingat terus prinsip. Kalau tambah tolak ni kena sama, dia punya huruf tu kena sama. Kalau tak sama tak boleh sampai kiamat. Tak boleh gabung. Okey. Soalan nombor 1, K tambah K, apa jawapannya? 2K. 2K. Okey, soalan nombor 2, 5S tambah S, apa jawapan dia? 5S kuasa 2. Aduh, ini Nawawi, macam ni Nawawi? Nawawi ada 5 adik-beradik. Tiba-tiba mak mengandung lagi seorang. Mak mengandung lagi. Contohlah, kan, mak mengandung lagi. Jadinya sekarang, bila bersalin nanti, 6, apa jadi berapa? 6S. 6S. Bukan 5S kuasa 2. Yang kuasa 2 tu darab. Darab tau. Okey, soalan nombor 3. 7M tolak 2M. 7M tu 5M. 5M. Okey, P tolak P. Kosong. Okey, 8 tambah 2M. 8 tambah 2M juga. Inilah sampai kiamat macam ni. Sampai kiamat tu maknanya dia tak berubah lah maksud cikgu. Bukanlah soalan tu sampai kiamat tau. Maknanya dia takkan berubah. Dia takkan bergabung. Macam tu. Saja je. Cikgu nak
kata sampai kiamat tak berubah ni, maksudnya cikgu nak kalau jumpa je huruf tak sama, lepas tu operasi tambah tolak. Jangan nak mengada-ngada gabung-gabungkan. Tapi kalau huruf dia ada yang huruf yang sama, gabung lah. Okey, 3E tolak 7Y, soalan nombor 6. Jawapan dia? 3E tolak 7Y. 3E tolak 7Y. Okey, 3A tambah 2. Sama juga 3A tambah 2. 3A tambah 2. D tolak C? Kosong. D tolak C lah. Kalau C tolak C baru kosong. Kalau D tolak C, sampai bila-bila lah D tolak C. Operasi tambah dengan operasi tolak tu sama. Kalau dia kata 3A tambah 2, sama lah 3A tambah 2. Kalau 3A tolak 2, katakan 3A tolak 2. Jawapannya 3A tolak 2 juga. Okay. Kalau B tolak K, sampai bila-bila lah B tolak K. Yang dapat kosong tu, kalau dia huruf dia sama macam ni. A tolak A, kosong. Sebab 1 tolak 1. M tolak M, kosong. 7 tolak 7, kosong. S tolak S, kosong. Macam tu lah. Tapi kalau K tolak J, sampai bila-bila lah K tolak J. Faham tak? Faham kan? Okey, yang ni sebab soalan mencabar sikit, cikgu tak nak ni lah. Cikgu tak nak bagi kat Nawawi. Nawawi cuba buat soalan daripada soalan ni. Soalan 17 sampai 24. Tapi ini ingat, ini operasi darab. Dan ini operasi bahagi. Okey, cuba buat. Yang ni memang kena salin. Cuk, kalau S tambah 1. Mana yang mana? Salah satu. Kita tambah 1 kan. S. Soalan yang atas sekali Ah. S kuasa 3 darab S kuasa 2.
Belasah je. Belasah tu maksudnya ingat prinsip tulis. Ingat prinsip tulis. Nanti kita buat pembetulan Belasah je dulu. Cuba siap. Alhamdulillah, bagus. Nawawi, sebenarnya yang cikgu ajar ni kan, yang cikgu ajar ni janganlah Nawawi ni sangat tau. Dia macam dulu masa kita ingat kita darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kita hafal sifir 2 ni masa kita darjah 2, darjah 3 kan, hafal sifir 2. Kan? Kita hafal sifir 2. Tu kali 2, 2, 2 kali 2, 4 ataupun 2, 4, 6, 8, 10. Ada pelajar dia terus nak ingat sifir 9. Begitu cikgu tak ajar saya sifir 9 pun. Dia cakap macam tu kan. Dia nak cepat. Kan? Dia nak cepat. Tapi dia tak tahu sifir 9 ni masa kita darjah 4, darjah 5 baru kita boleh ingat. Kan? Baru kita boleh ingat. Sifir 9 tu lah. Kan? Kadang-kadang darjah 6 pun kita masih terlupa lagi sifir 9 kan. Ataupun sifir 8 lah, sifir 8. Kan? Jadinya macam tu lah apa yang cikgu ajar hari ni. Kan? Apa yang cikgu ajar hari ni memang betul-betul basic lah. Cikgu bukanlah tak nak ajar Nawawi terus pada ketah periksa tau. Sebab kalau cikgu ajar tunjuk terus ketah periksa pada Nawawi, jadinya banyak benda-benda prinsip-prinsip asas tu yang Nawawi tak ni lagi tau. Yang Nawawi tak pernah jumpa. Jadi yang ni baru cikgu ajar benda-benda asas lah. Tahu? Bukanlah cikgu tak nak terus tunjuk soalan periksa. Faham tak Nawawi? Nawawi? Ya. Faham tak? Faham kan? Jadinya kita maknanya macam ni Nawawi. Bila Nawawi dah nak masuk semesti apa semua sekali. Nanti bila Nawawi naik pula tingkatan 4 selepas daripada bulan 3, bulan 4 lah katakan lah. Bulan 4 nanti naik pula tingkatan 4. Benda ni juga Nawawi jumpa. Kan? Benda ni juga Nawawi jumpa. Jadi asas ni juga Nawawi. Tapi topik tu nama dah lain dah. Topik tu nama kuadratik lah apalah semua sekali kan. Tapi asyik-asyik jumpa A, B, C, D, dah tak jumpa lah nombor. Nombor dah kurang lah nak jumpa. Nombor ni kurang nak jumpa. Nombor ni jumpa masa darjah 1 sampai darjah 6. Tapi bila masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ni asyik jumpa huruf. Kan? Jadi yang ni sebenarnya cikgu ajar memang betul-betul asas. Jadi asas ni kalau kita pegang bila kita tingkatan 4 kita masih kat semesti lagi, bila kita tingkatan 5 masih belajar matematik lagi. Maknanya sekurang-kurangnya bila asas kita strong, kita sekurang-kurangnya bila tengok soalan tu walaupun tak boleh jawab, tapi bila kita nampak soalan A darab A tambah A tolak A bahagi A, aku ada asas ni. Macam tu. Okay? Macam tu lah. Jadinya benda ni kena buat latihan. Banyak latihan. Zaman-zaman dulu masa kita darjah 2, darjah 3 nak ingat sifir 2 ni ambil masa 2, 4, 6, 7. Silap. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Silap. 2, 4, 6. Kita buat berkali-kali. Jadi masa kita tingkatan 1, 2, 3 ni sampai 4, sampai 5 ni, benda ni kena buat berkali-kali. Beratus-ratus kali. Beribu-ribu kali. Sebab semua matematik tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dia nak tipu kita. Bukanlah dia nak tipu kita. Dia nak bagi soalan tu susah. Dia ganti nombor-nombor ni dengan huruf. Dia ganti nombor-nombor dengan huruf. Jadi bila dia ganti dengan huruf, kita pun tak ada idea nak buat. Tapi sebenarnya asasnya dekat sini. Faham tak? Okay. So jadinya
Ni lah, maknanya bukanlah cikgu tak nak tunjuk Y sama dengan MX tambah C. M tu adalah keturunan, C tu adalah pintasan Y. Macam mana nak cari keturunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1? Macam mana nak cari C? Kita kena masukkan satu titik koordinat, X dia, Y dia, M dia, nanti kita dapat C. Tapi kita kena pindah-pindah. Barulah kita dapat C. Yang tu dah tinggi sangat lah. Tapi cikgu nak tanya Nawawi. Nawawi, mula-mula masa semesti, sebelum semesti Sulaimaniyah. Sebelum Sulaimaniyah apa dia? Untuk dekat ni apa, dekat Tok Keling. Yang tu 3 bulan ni masuk. Tok Keling. Tahfiz Tok Keling lah. Yang tu akademik lah. 3 bulan Tok Keling. Itu Itu tempat algebra 2 bulan. masa tu tengah tahun berapa? Dan 2. Tahun 2. Okey, 3 bulan kat situ. Tu sekolah menengah sekolah menengah lah tu. Sekolah menengah biasa lah Tok Keling. Menengah agama. Sekolah menengah agama Tok Keling. Okey. Sebelum SMK Tok Keling, apa dia? Tahfiz lah. Tahfiz apa pula? Sulaimaniyah lagi. Sebelum tu. Itu Bukit Cerah. Pendang. Okey. Dekat area Pendang lah. Kokbah apa semua sekali kot tu. Ui, alhamdulillah ni jumpa Hafiz ni. Saya nak tanya Nawawi. Dalam banyak-banyak surah apa yang Nawawi suka baca ataupun suka ulang-ulang? Surah apa yang Nawawi suka ulang-ulang selain daripada ni surah-surah juzuk 30 tu tak kira lah. Surah-surah yang panjang-panjang, surah apa yang Nawawi suka ulang-ulang yang jadi favourite Surah Rahman. Surah Ar-Rahman. Ni baca sikit surah Ar-Rahman cuba macam mana. Nak bagi berkat sikit kita punya ni kelas matematik ni. Cikgu lama tak dengar pelajar-pelajar tahfiz ni. Sebab dulu-dulu cikgu suka pergi ada satu markas dekat Kepala Batah ni. Markas. Dulu itu lalu. Sebelum jalan di situ. Sebelum yang kat Kepala Batas tu, yang apa nama dia? Ni apa dia? Bukit Pinang. Bukit Pinang. Kan sebelah markas tu ada tahfiz juga kan, pondok juga. Yalah, tahfiz, alim, semua situ Pernah Nawawi pernah kat situ? Mula-mula habis sekolah rendah masuk itu dulu. Habis UPSR masuk situ. Bukit Pinang tu. Jadi cikgu pernah datang situ. Lama dah cikgu datang situ. Jadi ada budak-budak tahfiz ni bila solat subuh mesti dia tolak budak tahfiz kan. Baca surah Ar-Rahman. Syok dengar. Tapi dah lama tak pergi. Masa PKP ni terus jadi jahiliah balik. PKP ni tak boleh ke mana dah kan. Cuba cikgu nak dengar sikit surah Ar-Rahman Nawawi. Baca elok-elok sikit. 5 ayat ke? Baca cikgu. Baca cikgu nak dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Okey dah. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah tenang sikit. Daripada serabut-serabut algebra ni rasa tenang sikit kan. Okey.
Barulah boleh ada ketenangan nak buat. Okey, mari sama-sama kita buat soalan ni, nombor 17 ni. Okey, Nawawi. S kuasa 3 darab S kuasa 2 jawapannya. S kuasa 5. Alhamdulillah dapat ilham daripada Allah. Okey, 3B darabkan dengan 5B kuasa 3. Berapa agak-agak jawapannya? 15 B kuasa 3. 15 betul dah. B ni dekat sini ada B kuasa 1 tau. Ini kat sini ada B kuasa 1. 1 dengan 3 ni kita tambah. Ini B kuasa berapa? B kuasa 4. 15 B kuasa 4. Okey. Yang seterusnya 2A darab M. 2 AM. 2AM. Bagus. 2AM. Darab je boleh gabung. Tapi kalau tambah tak boleh gabung. Okey. Yang ni susah sikit Yang ini boleh gabung tau. Selagi dia darab, kita boleh gabung dia. Negatif 7 darab negatif 3. Mula-mula negatif 7 darab negatif 3. Boleh tak? Apa nama? Negatif positif. Negatif darab negatif tahu tak apa jawapannya? Negatif darab negatif apa jawapannya? Positif. Positif lah. Lepas tu 7 kali 3? 10. 7 kali 3. Darab 3 7 kali darab 3. 3. 15. 7 darab 3. 19. 7 Dah kat boleh tu. guna kalkulator kan. Dah boleh guna kalkulator lah. 7 kali 3 21. Lepas tu M. 21 M. Senang ya. Okay, C bahagi C. 1 C. 1. 1 ya? Dia tak ada 1 C. Dia 1 je. Okay. 3M kuasa 3 bahagi M. 3 M. 3 M kuasa 3. kuasa 2 sebab ni M kuasa 1 ni. Ini 3 sebab ni bahagi dia jadi tolak. 3 tolak 1. Jadi 3M kuasa 2. Alamak. 3M kuasa 2. Okey. K bahagi R adalah pecahan. K per R. K bahagi R adalah K per R. 8H kuasa 5 bagi 2H kuasa 2. Apa jawapan dia? 8 bahagi 2 dulu. 4. 4. 8 bahagi 2, 4. H kuasa 5 bagi H kuasa 2. Tolak. 3 H. H kuasa 3. H kuasa 3. Very good. Alhamdulillah. So jawapannya dekat sini adalah 4 H kuasa 3. So itulah asas-asas algebra. Okey. Jadinya cikgu nak cerita sikit berkaitan dengan peperiksaan matematik ni. Kan? Peperiksaan matematik ni. Format peperiksaan matematik untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2 dan tingkatan 3. Macam mana dia punya format peperiksaan? Sekejap Cikgu cari. Kosong dulu. Okey. Jadi format dia untuk matematik tingkatan 1, 2, 3, matematik tingkatan 1, 2, 3, kertas dia ada matematik ni dia ada satu kertas saja tau. Dia hanya ada satu kertas. Maknanya kita jawab sekali je. Dia tak ada dua kertas. Dulu-dulu kan macam dulu-dulu masa dah jenam kan, matematik dia ada dua kertas. Kertas apa? Kertas objektif, satu kertas. Kertas subjektif, satu kertas. Tapi matematik untuk tingkatan 1, 2, 3 ni dia hanya satu paper je. Sekali exam je. Sekali exam je. Tapi dia punya kertas dia tu dia ada bahagian A. Okay, yang keduanya ada bahagian B. Dan yang terakhir sekali adalah bahagian C.
Dia ada dalam satu paper dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey. Bahagian A ni soalan objektif. Okey, soalan objektif. Dia ada berapa soalan? Dia hanya ada 20 soalan. Lepas tu satu soalan satu markah. Satu soalan satu markah. Kalau kita pandai, wah kalau kita pandai. InsyaAllah kita pandai. Kalau betul 20 soalan, berapa markah kita dapat kat sini? Kalau 20 soalan, berapa markah kita boleh skor dalam bahagian A ni? Berapa markah Nawawi? Ya. 20. 20 markah. 20 markah. Banyak tu 20 markah. 20 soalan 20 markah. Jawab je ABCD, 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 ABCD kan. Yang macam matematik kertas 1 dulu kan. Lepas tu bahagian B pula. Bahagian B ni soalan, dia soalan subjektif. Tapi soalan subjektif dia bersifat isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Dia lebih kurang macam tu lah. Kita cuma isi jawapan je. Dikosongkan ataupun kita buat suai padan. Suai padan. Suai padan ni garis-garis je lah. Maknanya jawab soalan ni jawapannya kat sini, gariskan. Soalan ni jawapannya kat sini, gariskan. Soalan ni jawapannya kat sini. Suai padan lah. Isi tempat kosong. Lepas tu kita buat suai padan. Itu je. Tapi dia soalan subjektif. Soalan subjektif yang mudah. Kan? Cumanya dekat sini dia ada 5 soalan lah. 5 soalan. Dia ada 5 soalan. Yang mana satu soalan adalah bersamaan dengan 4 markah. Banyak satu soalan 4 markah. Tapi kalau kita jawab betul ni, kalau ada 5 soalan, satu soalan 4 markah, semua betul, 5 soalan betul. Berapa markah kat sini? 10. Dia ada 5 soalan. Lepas tu satu soalan 4 markah. Jadi kalau kita jawab 5 soalan betul, berapa? 20 lah, 20 markah. Dia. Dan yang terakhir bahagian C. Bahagian C ni. Bahagian C ni memang soalan subjektif. Soalan subjektif. Kena buat jalan kira, jalan kerja. Ada kena jalan kerja. Jalan kerja kena buat kira-kira, kena tunjuk kira-kira apa semua sekali kan. Ini panjang lah. Lepas tu dia ada 6 soalan. Yang mana kalau satu soalan ni kalau kita betul, kita dapat 10 markah. Gila lah. 10 markah. Satu soalan 10 markah. Kalau 6 soalan berapa markah? Kalau 6 soalan. 60. 60 markah. Gila. 60 markah. Okey. Cuma disebabkan kita bila masuk PEXA ni, disebabkan kita fokus bahagian A dan bahagian B, maka kita tak buat bahagian C. Fokus betul-betul bahagian A, bahagian B. Tiba-tiba masa tinggal lagi 2 minit. Bahagian C aku tak buat lagi. Tidak. Kan? Jadinya kita cuma boleh dapat 40 markah sahaja bila kita fokus bahagian A dan bahagian B. Kan? Tapi PEXA 2 jam kan? 2 jam. PEXA 2 jam lah. Nampak macam lama kan? Kalau PEXA 2 jam tapi buat bahagian A tu. Bahagian A tu satu soalan sepatutnya 90 saat je. Tapi kita ambil satu soalan 5 minit. Soalan B tu, bahagian B ni kita fikir lama sangat. Memang lah. Jadinya 2 jam tu kita buat bahagian A dengan bahagian B lah. Kan?
2 jam tu kita buat bahagian A dengan bahagian B je. Sampai kita terlupa buat bahagian C. Ataupun bahagian C kita blank terus. Tak ada. Aku cuma boleh tulis soalan balik je. Apa yang soalan tu tulis, aku akan tulis soalan tu balik. Aku tak tahu nak buat jalan kerja ataupun jalan kira macam mana, aku tak tahu. Kan? Bahagian A boleh lah. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Bahagian B, masuk je nombor-nombor. Buat je garis. Tak betul, tak kan. Bahagian C ni, aduh. Kan? Nak faham soalan satu hal. Lepas tu, ni soalan ni aku tak tahu macam mana nak buat ni. Kita tulis balik lah soalan dekat jalan kerja. Sebab dia bagi tu, ruang dia luas. Ruang dia tu banyak. Tulis balik lah soalan. Jadinya tak buat. Jadinya sebenarnya kalau betul tadi Nawawi bagi tahu masa dia 2 jam tau. Ni semua ni kan masa dia 2 jam lah. Masa dia 2 jam. Kan? Tapi kebanyakan pelajar buat bahagian A, bahagian B ni, bahagian C dia tak buat, rugi lah. Jadi sebenarnya cadangan cikgu yang ni cadangan cikgu lah. Cadangan cikgu mula-mula kita buat bahagian B dulu lah. Bahagian B. Lepas tu terus kita buat jam bahagian C. Terus kita buat bahagian C. Last kali baru kita buat bahagian A. Okay. Sebab ini 60 markah. Kita nak, minta maaf. C ni 60 markah. B ni 20 markah. A ni 20 markah. A ni walaupun A ni kita masih dalam masa-masa singkat kita masih boleh buat lagi bahagian A ni. Sebab apa? Sebab dia ada jawapan ABCD. Kan? Tapi kalau kita ambil masa lama sangat dekat bahagian A ni, nanti kita tak buat bahagian C. Okay. Jadinya bahagian B, sebab apa mula dengan bahagian B? Sebab bahagian B ni senang sebenarnya. Walaupun dia ni walaupun dia subjektif tapi dia isi tempat kosong, tulis jawapan dan dia ada suai padan lah. Ada suai padan, bolehlah dapat 20 markah. Jadi mula dengan bahagian B, lepas tu bahagian C, lepas tu baru bahagian A. Jadi macam mana cara dia? Cara dia, ini 25 minit. Ini, yang ini ni 1 jam. Bahagian C, tengok jam tu, aku nak buat 1 jam. Bahagian ni lagi 25 minit. Lepas tu semak 10 minit. Semak 10 minit. Macam tu lah. Maka dapatlah 2 jam. Itulah cara dia. Buat bahagian B 25 minit. InsyaAllah bahagian B tu senang. Kan? Bahagian B. Lepas tu buat bahagian C. Bahagian C ni memang kita kena score gila-gila. Kalau kita tak score gila-gila memang kita fail lah. Sebab dekat situ 60 markah kot. Kan? Kena ambil yang 60 markah. Kena cabar diri untuk buat yang 60 markah ni. Kan? Lepas tu barulah pergi ke bahagian A. Maknanya kita nampak kita dah buat 1 jam setengah lebih kurang macam tu kan. Barulah kita fokus bahagian A. Bahagian C ni memang kita kena buat 1 jam. Bahagian C ni kita memang fokus sungguh-sungguh 1 jam. Okay. Tapi bila nak buat bahagian C macam mana pula kan? Soalan dia soalan-soalan yang kena buat jalan kerja. Okay. So ini dia punya strategi dia. Boleh? Jangan lupa bahagian C tu. Jadi kalau cikgu nak ajar Nawawi pun, cikgu akan ajar Nawawi untuk buat bahagian C. Tapi asas kena kuat lah. Asas kena kuat. Boleh Nawawi? Okay. So Nawawi kata nak belajar garis lurus. Kan? Nawawi kata nak belajar garis lurus. Dalam garis lurus ni, sebelum belajar garis lurus kan, cikgu saya nak belajar garis lurus saja. Saya tak nak belajar algebra lah cikgu. Saya dah belajar lah masa sekolah Tok Keling tu. Cikgu ni membuang masa saya lah. Kan? Algebra kat sini kan? Algebra kat sini.
Selepas algebra ada satu lagi, yang ni pun dalam algebra juga, tapi nama dia adalah persamaan linear. Nama dia adalah persamaan linear. Lepas tu barulah kita boleh barulah expert garis lurus. Faham tak Nawawi? Nampak? Algebra dulu. Algebra dah tahu dah. Lepas ni nak kena belajar persamaan linear lah. Lepas tu barulah boleh Y sama je dengan MX tambah C. Lepas tu M sama je dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kan? M pun boleh juga negatif. Okay. Barulah boleh add. Barulah ada garis lurus kat sini kan. Barulah ada titik A kat sini, ni titik B. Barulah boleh belajar kan. Tapi sebelum nak expert garis lurus ni topik lah ni. Kan? Kita tengoklah dulu persamaan linear. Macam tu boleh tak? Macam mana? Boleh tak? Okay jadi kita tengok persamaan linear. Sikit je. Persamaan linear. Sekejap lagi kita habis Tapi yang paling penting Nawawi faham dia punya prinsip-prinsip algebra. Sekali lagi cikgu nak tanya Nawawi. Terus jawab K tambah K. Apa jawapan Nawawi? 2K. 2K. B tambah 3B tambah 2B tambah B. Apa jawapan dia? Yang ni tengok betul-betul. 7B. 7B. Yes. Sebab apa kat sini? Alhamdulillah. Cikgu tipu Nawawi pun. Bukanlah tipu. Cikgu bagi soalan trik pun. Nawawi dah tahu dah. 1 tambah 3, 4. Tambah 2, 6. Tambah 1, 7, 7B. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay. Nawawi masa sekolah Tok Keling hari tu ada belajar ni ke? Ada belajar tuition ke? Ada yang cikgu apa? Yang tu pun nak risau. Oh, ya ke? Cikgu perempuan tu ke? Dia datang rumah ke ataupun online juga? Datang rumah. Datang rumah. Siapa nama cikgu tu? Tak ingat. Sekejap je lah. Sebulan ke berapa? Seminggu berapa kali jumpa tu? 5, 6. 5. Banyak juga. Okay. Tapi maknanya dah ada lah tu basic tu. Okay. Tak ingat. Tak ingat tapi cikgu ni balik lah ni. Okay. Kita belajar yang basic-basic dulu. Lepas ni kita belajar persamaan linear pula. Okay. A tambah 3B tambah 7. Apa jawapan dia? A tambah 3B tambah 7. Sama juga. A. Sampai kiamat sama. Sampai kiamat. Apa dia? Sampai kiamat. A takut. Alamak. A tambah 3B tambah 7. Okay. Bagus ni. 3B tolak B. Apa jawapan dia? Nawawi? 3B tolak 2B. Ini kan ada 1. Okay. 3B tolak 9. Ambil 3B tolak 9. Sama je 3B tolak 9. Sampai kiamat kan. Tolak 9. Power. Dengan surah Ar-Rahman ni, berkat surah Ar-Rahman terus ingat lah. Okay, darab pula darab K Allah. Okay. K darab K. Apa jawapan dia?
Okay. Darab. Nawawi? K kuasa 2. Ya. Apa dia? K kuasa 2. K kuasa 2. Okey. K darab K berapa? K = 3. K kuasa 3. Aduh, senang pula. Okey, ni pula. K kuasa 4 darab K kuasa 5. K kuasa 4 darab K kuasa 5. Apa jawapan dia? K kuasa 9. K kuasa 9. Betul lah. Darab kuasa tu kita tambah. Okey. Jadinya 2K kuasa 2 darab 2M kuasa 2. Okey. Apa jawapan dia? 4 km kuasa 2. Jadinya dia 4 M K kuasa kuasa 4. 2 M kuasa 2. Ataupun kita buat 4 kurungan KM kuasa 2. Boleh. Tapi biasa kalau kurungan ni kita jadi confuse. 4K kuasa 2 M kuasa 2. Okey. Ini 7 K darab 3R. Apa jawapan dia? 21 kr. 21 KR. 1 KR. Okey. Boleh lah tu. Alhamdulillah. So, itulah algebra. Tapi algebra ni bukan ini saja tau. Ini dia punya asas masa tingkatan 1. Bila kita masuk tingkatan 2, okey, kita akan buat dia punya pecahan dia, pemfakturan dia, kembangkan dia. Tahu? Kembangkan dia. Okey, yang tu. Yang ini level-level tingkatan 1 lah yang ni kan. Tapi masa tingkatan 2 lain pula. Dia ada kembang, dia ada faktor, lepas tu dia ada pecahan algebra. Macam tu. Yang tu cikgu tak nak ajar. Cikgu tak nak ajar lagi. Okey, yang cikgu nak ajar sekarang adalah persamaan linear. Okey, persamaan linear. Sekejap cikgu tengok ada tak soalan persamaan linear Tak. Sekejap Cikgu buang dulu dia punya yang cikgu ajar. Okey, mari kita tengok satu topik persamaan linear. Topik persamaan linear ni adalah topik tingkatan 1. Okey, topik persamaan linear. Jadi topik persamaan linear ni kita sebenarnya dah belajar dah masa darjah 4, 5, 6. Tapi kita tak cakap lah benda tu persamaan linear. Contoh masa darjah 4 kita belajar macam ni. 7 tambah kotak kosong sama dengan 10. 7 tambah kotak kosong sama dengan 10. Nawawi sekarang kita dalam topik baru, nama dia persamaan linear. Jadinya persamaan linear ni kita dah belajar dah masa darjah 4, 5, 6. Tapi dia nak confusekan kita, dia panggil persamaan linear, lepas tu kotak kosong tu diganti dengan huruf. Okey, 7 tambah kotak kosong sama dengan 10. Kotak kosong tu apa Nawawi? 3. 3 lah. 3 kan. Kita tahu kan kotak kosong ni jawapannya 3. Tiba-tiba bila kita sekolah menengah dia tipu kita, dia buat macam ni. 7 tambah tak tahu. 7 tambah tak tahu sama dengan 10. Kita pun aduh pening kepala aku. 7 tambah X sama dengan 10. Aduh apa ni? Apa masalah dia ni? X ni 3 lah. X ni 3 sebenarnya. Aduh. Kan? Tapi macam tu lah.
kita apa, dia susahkan kita. Dia confusekan kita. Sebenarnya lah, woi, X ni sama dengan 3 lah. Kan? Tapi dia ganti X je terus kita hilang akal. Tak ada, bukan hilang akal. Terus kita confuse lah. Terus kita confuse. Tapi sebenarnya X tu adalah 3. Macam itulah persamaan linear. Jadinya dulu-dulu dia buat kotak kosong, tapi kotak kosong tu ataupun satu nombor yang tak tahu tu, sekarang ni dia letaklah A ke B ke C ke D ke E ke X ke Y ke Z ke. Itu je. Kita pun aduh tak boleh nak jawab. Masa dia jenam boleh jawab. Kan? Jadinya itu persamaan linear. Cumanya macam mana dulu-dulu kita terus boleh jawab macam ni. Terus kita boleh tahu 10, terus kita tahu jawapan dia apa? Jawapan dia 3. Tapi bila buat persamaan linear ni kena buat jalan kerja. Tunjukkanlah macam mana boleh dapat 3 ni. Ni. Okey. Jadinya bila kita nak buat menggunakan kaedah persamaan linear, kita nak X ni ada kat sini. 7 ni kena pindah. 7 ni kena pindah. Ni 7 ni kena pindah sini ya. Cumanya macam ni. Kita nak supaya X tu duduk kat depan dan nombor-nombor semua kita pindahkan dia. 7 tambah X sama dengan 10. Kita mau fikir, macam mana aku nak hilangkan 7 ni? Macam mana nak hilangkan 7 ni? Apa kata tolak 7 sini? Nanti 7 tolak 7 jadi kosong. Tinggallah X sahaja kat sini. Kena adil lah. Kalau sini tolak 7, sini pun kena tolak 7 juga. Kena adil. Ini ya, dekat sini 7 tolak 7. Habis 7 tolak 7 habis. Tinggal X. Ini 10 tolak 7. 10 tolak 7, 3. Ini yang dinamakan jalan kerja. Jalan kerja ni yang kena tunjuk. Faham tak? Faham tak? Jalan kerja tu lah yang kena tunjuk. Dulu-dulu kita buat macam ni je dah dapat jawapan lah. Tapi yang sekarang ni kita kena ni lah. Yang sekarang ni kita kena tunjuk jalan kerja dia. Jadinya macam mana nak ni persamaan linear ni. Maknanya kita hapuskan nombor-nombor tu dan kita berlaku adil. Kalau dekat sini kita tolak 7, maka kat sebelah kanan pun kena tolak 7 juga. Okey. Jadinya contoh macam ni kan. Soalan. Terus sahaja soalan. Soalan macam ni. M tambah 7 sama dengan 3. Sebenarnya dulu-dulu soalan dia macam ni. Kotak kosong tambah 7 sama dengan 3. Kan? Kotak kosong tambah 7 sama dengan 3. Uish, susah gila kot. Tapi dulu kita boleh buat dia punya jawapan dia. Kita fikir-fikir, kita boleh buat jawapan dia. Tapi sekarang ni, cara dia ialah M tambah 7 sama dengan 3. Nawawi, macam mana nak hilangkan 7 ni? Apa perlu kita buat? Nawawi? Ya. Macam mana nak hilangkan 7 kat sini? Supaya M saja tinggal kat depan. Ni tambah 7. Maka kita kena buat apa kat sini? Tolak 7. Supaya 7 tolak 7 jadi kosong. Macam tu. Tolak 7. Oi, hang selamba-selamba tolak 7 kat sini. Hang kena adil lah. Kat sini pun kena tolak 7 juga. Baru fair and square. Barulah pengadil tak berat sebelah. Ini dekat sini kita letak 7, kat sini kita tak letak 7. Kan? Jadi kita kena adil. Jadinya bila jadi pengadil ni, pengadil bola sepak ni, tak boleh lah berat sebelah. Kan? Kalau dekat sini kita pandai-pandai tolak 7, maka kat sini pun kita kena tolak 7. Cuma kat sini 7 tolak 7 habislah, kosonglah jawapannya. Kan? Jadi M sama dengan 3 tolak 7 guna kalkulator. Berapa jawapan?
Negatif 4. Negatif 4. M sama dengan negatif 4. Ingat tak yang cikgu kata apa nama? Sebenarnya kalau macam ni, awal-awal cikgu kata, satu nombor yang kita tak tahu lagi, kita gantikan dia kepada huruf. Inilah huruf. Sebenarnya huruf tu kita tak tahu lagi. Tapi bila kita belajar persamaan linear lah, kita dah tahu tak? Kita dah tahu dah nombor tu adalah negatif 4. M ni sebenarnya nombor negatif 4. M tu adalah negatif 4. Sebenarnya huruf-huruf ni pada asalnya dia adalah nombor, tapi disebabkan aku tak tahu lagi nombor tu. Aku tak tahu lagi nombor tu, jadinya aku jadikan dia huruf. Tapi sebenarnya bila kita belajar persamaan linear, kita nak supaya semua huruf-huruf yang ada dekat dalam persamaan linear dan algebra ni, semua huruf tu diganti semula dengan nombor. Faham? Faham kan? Belajar algebra, kita tak tahu nombor, kita ganti dengan huruf. Belajar persamaan linear, semua nombor-nombor, semua huruf-huruf yang tak tahu tu, kita jadikan dia nombor balik. Huruf jadi nombor. Algebra, nombor jadi huruf. Persamaan linear, huruf ni, semua huruf-huruf tu sebenarnya dia ada nombor dia. Macam itulah. Tak apalah. Buatlah sikit-sikit cuba buat B dulu. Okey. Nawawi cuba buat B kan. 6 tambah K sama dengan 1. Okey, dapat dah Nawawi. Ha? Tak dapat. Tak dapat. 6 tambah K sama dengan 1. 6 tambah K sama dengan 1. Hilangkan 6 ni macam mana nak hilangkan 6 Tolak 6. Sini tolak 6, sini kena tolak lah 6. Kan? Buat lah. Cikgu baru tengok soalan exam. Ini soalan exam hang ni. Cikgu baru tengok soalan exam apa nama hang punya ni. Atas soalan. Dia ni. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. K sama dengan negatif 5. Buat soalan C tengok. Buat soalan C. Negatif 1. Negatif 1. Okey, buat soalan D.
2. Dua. Okey, bagus. Okey. Sekarang ni pula Nawawi. Ya. Mak Nawawi, baru cikgu perasan Mak Nawawi ada hantar soalan exam yang ni. Yang tu cikgu bagi yang 2019. 2019 Fitri 2019. Tapi cikgu tu lebih kurang lah soalan nanti. Apa dia? Tapi cikgu cakap lebih kurang lah soalan nanti. Oh, lebih kurang soalan tu pada pada peperiksaan sebenar. Exam hari Senin minggu depan. Matematik. Senin minggu depan. Matematik. Matematik. Matematik ni. Ni lah soalan-soalan dia ni. Itu soalan Fitri yang 2019. Tapi cikgu tu lebih kurang lah soalan dia nanti. Okey. Kiranya macam ni Kiranya nak buat soalan ni terus Kalau soalan ni terus banyak topik kadang-kadang boleh sampai termuntah. Cikgu boleh ajak lah. Maknanya nanti kita buka. Okay, nanti kita buka. Tapi belajar dulu lah persamaan linear ni. Boleh? Boleh. Ni banyak Okey. Kita buat yang ni dulu 2y sama juga dengan 6. 2y sama juga dengan 6. Jadinya sebenarnya 2 dengan y ni macam mana dia boleh bergabung? Dia macam ni. 2 darab y. Jadi 2y. Faham tak? Ini asal dia darab tau. Okey, asal dia darab. 2 darab y sama juga dengan 6. 2 darab y sama juga dengan 6. Jadi kalau kita nak hilangkan 2 ni, kalau kita nak hilangkan 2 ni, okey, kita kena buat operasi apa? Operasi bahagi. Bahagi 2. Faham tak? Sebab 2 bahagi 2 jawapannya 1. Jadi tinggal 1y. Faham tak Nawawi? Maka kena adalah dekat sini pun bahagi 2. Macam tu. Jadi 2 bahagi 2. Kayaknya mula-mula kena pecah dulu lah. 2y tu kena buat 2 darab y. 2 darab y. Lepas tu kita buat operasi bahagi ni. Bila kita saja tambah-tambah operasi ni, 2 bahagi 2 jawapannya 1. Y sama dengan 6 bahagi 2. 6 bahagi 2, y sama dengan 3. Macam tu. Cikgu ulang sekali lagi Ui, ada banyak ni soalan ni. Tapi bila dekat WhatsApp, bagi kat WhatsApp, cikgu nak kena masukkan dulu dalam ni tau. Nak masukkan dalam apa? Nak masukkan dalam PowerPoint dulu. Boleh tak gambar kejap Okey, tak apa. Nanti kita bagi selesai ni dulu. Okey, sekali lagi 2y sama juga dengan 6. Okey. Jadinya 2y sama juga dengan 6. Ini bahagi 2. Ini bahagi 2. Kenapa kita kena bahagikan dengan 2? Sebab kita nak hapuskan 2 ni ataupun nak hilangkan 2. Sebab 2 bahagi 2 jadi 1. 1y. 1y sama dengan 1 kan? Jadinya 2 bahagi 2 jadi 1y ataupun jadi y lah. 6 bahagi 2 jadi 3. Jadi 1y sama dengan 3. Y jawapannya 3. Okey, faham tak ni? Faham. Okey. So sekarang cuba buat soalan B. Cikgu nak tahu jawapan dia berapa. Q sama dengan 4. Bagus. Soalan C.
0.5. Okey. Ataupun 1/2 kan. 0.5 boleh, 1/2 pun boleh juga. Dia macam ni. 2M sama dengan 1, ni bahagi 2, ni pun bahagi 2, 2 bahagi 2, M sama dengan 1/2. 1/2 ni 0.5 lah. Cuma biasa-biasa kalau soalan persamaan linear, kita akan jadikan dia dalam bentuk pecahan. Okey, soalan D. 4. 4. Bukan 4, soalan D. Dia macam ni. Negatif 1, 4. Negatif 4 kan. Jadinya negatif 2P sama juga dengan 8. Ini kena bahagikan dengan negatif 2. Macam tu. Okey, bukan bahagi 2, bahagi negatif 2. Ini pun kena bahagikan dengan negatif 2. Okey. Kena bahagikan dengan negatif 2. Jadinya negatif 2 bahagi negatif 2 ni dapat P, ini dapat negatif 4. 4 negatif 4. Okey. So, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan ni soalan lebih mencabar. Soalan lebih mencabar. Okey. Terus-terus nak buat soalan tingkatan 3 ni. Nak muntah Boleh, tapi dia tak berfokus. Bila dia tak berfokus, macam ni lah kan. Dulu-dulu cikgu ada belajar bahasa Arab. Kan? Belajar bahasa Arab dulu-dulu lah belajar bahasa Arab kan. Lepas tu cikgu sekolah tu dia suruh, dia kata bahasa Arab ni dia ada 3 perkataan. Isim, fi'il, huruf. Kan? Isim, fi'il, huruf. Isim ni awak kena cari dalam vocabulary. Apa jugalah gajah apa, dahi apa, bahu apa, itu isim. Fi'il ni ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ada fi'il amar. Yang itu awak kena hafal, dia kata. Kan? Fi'il madhi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Tidak. Kan? Lepas tu fi'il mudhari' ke lah. Ya. Taf'alu apa dah, yaf'alu, yaf'alani, yaf'alun. Entah apa-apa macam tu lah dulu-dulu. Kan? Lepas tu yang ketiga baru fi'il amar. Lepas tu dia kata huruf harfu jar. Apa semua sekali tau. Jadi memang setiap kali masuk sekolah, setiap kali kelas bahasa Arab, Faizul datang depan. Dia cikgu bahasa Arab ni bagi satu satu perbuatan. Apa satu perbuatan? Doroba kot. Doroba, pukul Doroba. Cuba guna fi'il madhi. Mampu. Aduh, Allah. Lepas tu doroba lagi. Cuba guna fi'il mudhari'. Sudah ada 14 tu. Ada 14. Kan? Macam tu. Tapi cikgu fikir bila masa aku nak pandai komunikasi bahasa Arab ni, kalau bila masa aku nak pandai komunikasi bahasa Arab ni, kalau aku asyik belajar fi'lul madhi wal fi'lul mudhari' wal fi'lul amar macam tu kan. Bila masa ni rupanya bila kita kita ada karangan bahasa Arab tu baru kita tahu okey yang ini isim, yang ini fi'il.
Yang fi'il ni merujuk kepada siapa. Fi'il ni merujuk kepada siapa. Lepas tu macam fi, an, la, apa semua sekali tu, yang tu huruf kan. Macam tu. Jadinya yang cikgu tengah tengah develop Nawawi ni, itulah pasal ni lah, pasal asas-asas. Asas-asas. Boleh je terus nak buat soalan. Nak buat soalan bagi masa cikgu 10 minit. Nanti cikgu upload dalam PowerPoint, baru boleh buat. Sebab kalau tak upload dalam PowerPoint, tak boleh nak tulis-tulis. Macam tu. Tapi selesaikan ni, yang ni dulu boleh? Cik nak Boleh kita tak? nasihat. Okey. Nak pergi tandas? Okey. Pergi tandas. Sat lagi. Kita sambung yang ni dalam masa yang sama. Cikgu ni kejap. Cikgu cuba tengok upload dekat ni. Boleh ke tak? Upload kat komputer cikgu. Okey.